Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulakan dengan pembacaan Sayyidul Istighfar. Kita dah masuk bulan Sya'ban ni. Hari ni adalah tanggal 6, tapi kalau kita dah masuk maghrib ni dah masuk 7 lah, 7 Sya'ban, di mana minggu hadapan Jumaat depan 13 malam 14. Bermakna nisfu Sya'ban jatuh pada hari Sabtu, Sabtu malam. Jadi di mana kebanyakan daripada masjid-masjid mengamalkan membaca 3 kali bacaan Yasin dalam setiap niat yang berbeza. Jadi insya-Allah semoga kita dapat meluangkan masa untuk kita membaca bersama-sama dengan jamaah agar agar semangat beribadah itu lebih dirasai insya-Allah taala. Okey, mari kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Anda akan perasan yang saya tukar dia punya dhamir atau daripada ini saya pada jadi inna kerana saya nak doakan untuk semua. Untuk semua kalau yang tak baca pun insya-Allah terdoa sekali insya-Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع
ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء والبلاء والأسقام والأمراض والأحزان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Maaf Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, sebelum kita memulakan pengajian ni ada sedikit pengumuman. Saya takut nanti bila nak buat pengumuman masa time akhir, takut nanti ada yang keluar awal ke dan sebagainya. Yang saya nak maklumkan bahawa Empower Women nanti, iaitu akan dipimpin oleh saya, kita akan membuat tahlil jamak. Okey, sempena Syaban. Biasanya kan kat masjid-masjid pun nanti ada buat tahlil. Okey, jadi insya-Allah Khamis depan iaitu pada 23 Februari, salah. Saya tengok 22 Februari, hari Khamis 22 Februari. Jadi maksudnya a day before kelas kita lah. Kelas kita kan Jumaat. Jadi hari Khamis malam Jumaat tu Power Woman akan buat bacaan Yasin bersama-sama, dan juga bersempena dengan yang mengasaskan Power Woman, yang antaranya Puan Zarina dengan Siti. Kita tahu Puan Siti Suhaila baru kewafatan ibunya. Jadi kita nak sekalian kita nak niatkan sekali dengan para arwah. Jadi bagi siapa yang mungkin kalau ada yang masjid tapi yang ni kita bawa di online sahaja, boleh sama-sama ikuti. Nanti kita memang akan maklumkan kepada semua link kita dengan maknanya semua kelas-kelas yang dianjurkan oleh Empower Women. Begitu juga dengan Quran, bacaan Al-Quran, 1 week 1 juz, 2 week 1 juz, family 1 juz. Semua itu nanti akan kita war-warkan perkara ini, yang mana kita akan lakukan tahlil pada 22 Februari. Dan pada hari itu juga nanti insya-Allah saya akan maklumkan perancangan yang kami sudah aturkan untuk sepanjang bulan Ramadan, di mana siapa yang biasa ikuti kami adalah kita akan, biasanya saya dan beberapa orang akan buat bacaan secara live, satu hari satu juz, tapi kita akan mulakan awal, di mana khatam kita adalah pada Nuzulul Quran. Jadi seperti itu pengumuman-pengumuman untuk planning kami di bulan Ramadan ini. Sempena bulan Ramadan ini akan kami maklumkan juga pada hari Khamis tersebut, insya-Allah. Jadi dapat turut bersama-sama dan semoga kita dapat meraihkan bersama kedatangan bulan Ramadan ini dengan aktiviti-aktiviti ibadah yang bersama yang dapat kita laksanakan walaupun kita bekerja, tapi kita dapat juga laksanakan meraihkan bulan Ramadan, insya-Allah taala minal aminin. Okey, itu sedikit pengumuman. Jom kita mula kelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi saya dah kongsikan kepada anda pengajaran daripada juz 1, yang mana saya tak payah nak ulang lagi lah, nanti dia akan buang masa kita. Jadi saya harap kita apa yang kita dah belajar daripada setiap juzuk itu, kalau dapat diingat-ingatkan contohnya. Contoh apa benda yang nak kena ingat, Ustazah? Nanti ada exam ke tak ada exam? Cumanya ilmu yang bermanfaat tu contohnya. Contoh mubahalah. Apa mubahalah tu? Definasi dia, kan? Jadi kalau kita ingat semula, mubahalah, yang tu apa? Yang maknanya bersumpah untuk dia mencela diri dia kalau dia dalam kalau dia salah, macam gitu. Jadi paling-paling kita tahu sedikit setiap. Jadi insya-Allah saya akan berikan setiap habis juzuk saya akan berikan pengajarannya, dan begitu juga sebenarnya bukan saya saja, anda juga pun boleh daripada pelajaran yang kita dah bersama, anda boleh keluarkan apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat tersebut. Okey, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan masuk pada kuliah ketiga kita, insya-Allah, iaitu pada juzuk yang kedua.
Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memasuki setiap juzuk tu saya cakap saya akan ambil daripada sinopsis kitab sinopsis setiap juzuk supaya kita dapat gambaran overview, helicopter view. Juz 2 ini pasal apa? Kerana apa yang dalam buku kita, Ustaz ni hanya memilih 4 tempat saja daripada juz 2 itu. Tapi secara keseluruhan apa yang dibincangkan dalam juz 2 itu, jadi dapatlah kita sama-sama meraih faedah daripada slide ni. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat juz kedua ini dia mulakan daripada ayat sayaqulus sufaha, ayat saya. Okey, maka dia daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 252 dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni panjang, juz 1 belum habis, juz 2 pun belum habis, juz 3, pertengahan juz 3 baru habis surah Al-Baqarah tu. Maknanya surah Al-Baqarah ni lebih kurang 2 juz setengah baru selesai surah Al-Baqarah. Okey, jadi penamaan surah kita dah tahu, kita dah tahu dia kisah tentang penyembelihan lembu oleh Bani Israel. Okey, sekarang ni kita nak rakamkan apa sebenarnya the main point kat dalam juz yang kedua itu, dan anda akan lihat bahawa juz kedua ini dibuka dengan ayat yang mana kita akan masuk. Maknanya ustaz yang mengarang buku ini dia memilih ayat yang pertama dalam juz yang kedua ini sebagai nota tadabbur kita, iaitu daripada sayaqulus sufaha'u minan nas, iaitu tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Okey. Jadi perubahan kiblat ni terdapat dalam surah Al-Baqarah. Okey. Dan juga ada beberapa hukum yang lain, antaranya hukum haji, tentang ekonomi jual beli, pun disebut, tentang hutang disebut, dan tentang jenayah. Okey, jadi arrow ni yang turun ni sebenarnya arrow ni sinilah. Jadi pasal saya potong kasih besar, jadi supaya nampak jelas dekat dalam PowerPoint ni. Okey. Jadi mengenai isu peralihan kiblat. Ini hikmah peristiwa peralihan kiblat. Membuka mata orang kafir Quraisy, bahawa Islam itu tidak menafikan kehebatan dan kemuliaan Mekah. Apa maksud dia? Kerana sebelum ini umat Islam itu berkiblatkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi bukan kiblatnya di Kaabah. Jadi dengan peralihan kiblat itu, ia membuka mata orang kafir itu bahawa sebenarnya Islam itu masih menjunjung, meneruskan legasi Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mendirikan Kaabah, yang membina Kaabah, yang menyeru manusia untuk menunaikan haji. Maka ianya membina cara fikir baru kerana masyarakat Mekah memandang tinggi orang Yahudi sehingga mereka menjadikan orang Yahudi itu tempat rujukan mereka. Maksudnya apa? Perenggan yang kedua ini dia cakap sebelum ini kaum Yahudi ni memang kita panggil maknanya dipandang masyarakat seperti macam the upper class. Orang yang cerdik pandai itu orang Yahudi, orang yang sukses selalu tu orang Yahudi. Jadi selalu jadi tempat rujuk oleh bangsa Arab. Begitulah juga penduduk-penduduk di Madinah. Dia selalu dengar cerita orang Yahudi ni cerita tentang kitab-kitab mereka. Jadi apabila peralihan kiblat itu berlaku, dia bukan sahaja maknanya setakat tukar direction, tetapi ia membuka suatu minda baru tentang maknanya sebenarnya Kaabah ni orang Arab ni pun ada statusnya, ada kelebihannya. Okey. Jadi kepentingan, kemudian seterusnya pengan ketiga, kepentingan ikhlas dan jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berlakunya pertukaran kiblat. Maksudnya contohnya kalau di antara mereka yang beriman tu adalah di kalangan orang ahli kitab, orang daripada golongan Nasrani ataupun Yahudi, walaupun bertukar kiblat mereka, maknanya yang utama dan terutamanya itu adalah ketaatan kepada Allah, kerana yang menyuruh menukar kiblat ini
bukan manusia, bukan suka-suka, adalah perintah Allah yang harus dipatuhi. Kat mana-mana pun Allah suruh kita halakan muka kita, di situlah tempat yang seharusnya kita laksanakan, dan tak perlu disoalkan kerana adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang hendak diamati, dihayati oleh kita. Tentang perubahan kiblat ni, kalau kita nak cuba bayangkan diri kita tu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maksudnya tentang ikhlas beribadah itu kerana Allah, bukan kerana nak ikut direction orang Yahudi ke atau nak ikut direction orang Mekah ataupun orang Arab. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Antara kandungan yang lain, ini kan hukum-hukum antara hukum-hukum yang lain yang terkandung dalam juz yang kedua ini, okey, adalah ni pertama ni, sini dia turun ayat dia. Kepentingan solat, sabar dan lafaz istirja. Istirja tu rajak, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tentang berdoa lah. Itu pada ayat, dia tunjukkan ayatnya. Kemudian dalam juz kedua juga ada tentang hukum qisas, tentang wasiat, tentang wasiat-wasiat, tentang faraid, disebut di dalam juz kedua ini. Yang ketiga, tentang puasa. Kenalah, sesuai lah. Kita ada sedikit apa tu kita panggil revision hari ni tentang puasa, insya-Allah. Okey. Dan hukum berkaitan dengan puasa disebut dalam juz kedua ini pada ayat 182 yang mana 83 yang mana kita ni akan sentuh juga, penulis sentuh tentang ayat ini, sehinggalah ayat 187, panjang. Allah SWT membincangkan tentang perihal saya silentkan dulu. Mana dia? Tentang perihal ibadah puasa. Oh, ada orang kata tak nampak slide ya, sekejap terima kasih kejap. Okey, saya share screen lagi okey. Boleh, dah nampak? Okay, sorry. Tadi saya rasa saya terpilih salah screen sharing dia. Okay, insyaAllah. Ni dah nampak dah. Okay. Jadi, yang ini nak ceritakan pasal apakah hukum-hukum lain yang terkandung di dalam juz yang kedua. Okay. Saya patah balik tadi ni kalau siapa nak snapshot lah. Ni berkaitan dengan perubahan kiblat. Pada juzuk yang kedua tentang perubahan kiblat, itu pembukaan juz kedua. Okay. Alright, sekarang kita masuk kepada hukum lain-lain, hukum yang terkandung ataupun lain-lain perkara yang terkandung dalam juz yang kedua. Tadi saya dah baca sampai puasa. Okay, yang keempat pula, hukum-hukum berkaitan dengan haji. Disebut pada ayat 196 hingga 203. Yang kelima, doa yang terbaik yang seharusnya diamalkan. Doa apa tu? Cek sendiri. 201. Okay. Yang keenam, isu tentang nikah, cerai, iddah, adab meminang wanita yang baru kematian suami, macam mana adabnya, diajar oleh Al-Quran, diajar oleh Islam. Yang ketujuh, kisah seorang Nabi yang namanya Nabi Samuel, okay, dengan Raja Talut dan keengganan Bani Israel untuk berjihad. Mungkin Nabi ini tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Maknanya secara lafaz namanya tak disebut. Okay? Tapi diceritakan tentang Jalut dan Talut dalam juz yang kedua ini untuk kita ambil pengajaran. Yang ke-8, tu kisah Jalut ni. Talut dan Jalut memberi mesej bahawa Islam itu menekankan kualiti berbanding kuantiti. Maknanya Islam tu menyuruh kita kalau nak buat suatu perkara tu buat yang terbaik dengan kualiti, ada kualitinya.
Okey. Dan Islam itu kurang maknanya bukan kuantiti itu tak penting, tetapi tidaklah begitu perlukan penekanan. Contoh kalau kita lihat dalam peperangan Rasulullah SAW yang berlaku, kebanyakannya kaum muslimin dengan pihak oponennya semua jauh. 2 kali ganda, 3 kali ganda, ada yang sampai 5 kali ganda bezanya daripada bilangan kaum muslimin. Okey. Okey, baik. Jadi ini kandungan juz yang kedua. Okey, subhanallah. Jadi kita lihat sebenarnya kalau siapa ingat ada hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, nescaya syaitan tidak akan memasuki rumah tersebut. Maka banyaklah orang yang hanya buka apa tu kita panggil? Buka YouTube aja. Buka radio yang bacakan. Yang penting dibaca, paling-paling lagi rumah baru pindah ke rumah kosong baru nak masuk. Sebenarnya pengajarannya adalah kalau kita lihat, kita dah belajar juz 1, sekarang dah masuk juz 2. Surah Al-Baqarah ini dah merangkumi semua rukun Islam, rukun iman, dah sempurna di dalam surah Al-Baqarah. Bermakna orang yang membaca surah Al-Baqarah bukan hanya sekadar membaca, memahami, mengamalkan, pastilah susah untuk digoda oleh syaitan. Itu sebenarnya message yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan buka YouTube biarkan, tapi orangnya semua tak baca, tak memahami. Okey. Baik. Jom kita teruskan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya teruskan kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi ini saya dah keluarkan. Okey, kalau dalam buku adalah muka surat, kita akan mula muka surat 17. Muka surat 17 ada 4 poin. Okey, jadi ini 4 poin yang saya dah tuliskan beserta saya dah keluarkan sekali ayat-ayat dia. Kan saya kata kalau bagus, kita tag kat dalam Quran yang kita selalu baca. Kita tampalkan warna untuk juz kedua. Inilah ayat-ayat dia yang saya dah belajar dalam buku ni. Jadi next time kalau dalam surah Ramadan awak baca, ingat balik ayat ni pasal apa yang dah belajar kat dalam buku ni, macam gitu. InsyaAllah dengan cara itu kita akan ingatkan apa yang kita dah belajar lah. Okay. Jadi apakah 4 poin itu? Yang pertama, Islam bukan hanya arah kiblat. Jadi maksudnya tentang perubahan arah kiblat tadi saya dah ceritakan sedikit tentang kaum Yahudi tentang arah kiblat. Nanti insya-Allah kita masukkan lebih dalam lagi dalam ketika kita membicarakan tentang Islam itu bukan hanya maksudnya untuk kiblat, untuk arah kiblat, ikut arah kiblat. Apa yang dimaksudkan oleh penulis ini. Jadi memang kita perasan penulis ni, ustaz ni dia memang pandailah tarik tumpuan kita dengan dia buat tajuk-tajuk dia catchy sikit. Macam gitu. Supaya kita ni baca, apa maksud dia ni? Macam gitu. Poin yang kedua pula, apakah kaitan ayat antara larangan memakan harta orang dengan ibadah puasa? Jadi apa maksud tajuk ni pun? Apa kaitan larangan makan harta orang dengan puasa? Nanti anda akan dapati rupa-rupanya para ulama mengatakan setiap susunan ayat itu juga ada rahsia. Maksudnya Allah memula cerita tentang Bani Israel. Lepas tu alih-alih Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Kenapa alih-alih dia bertukar? Apa kaitan ni? Pasti ada kaitan. Macam kita berbual dengan kawan kita, nanti alih-alih kita kaitkan dengan si dia tu. Saya nak kasih awak dia ni apa yang dia buat. Mesti kita ada reason kita kenapa alih-alih kita side track, kita tukar macam gitu kan. Begitulah juga dalam Al-Quran. Jadi ustaz ini cuba nak keluarkan hikmah mengapa apabila Allah SWT dah menjelaskan tentang kefarduan puasa, lepas tu alih-alih ayat berikutnya tu cakap pasal larangan janganlah kamu makan harta orang-orang dengan makan harta orang lain dengan zalim. Apa kaitannya? Dah cakap pasal puasa, lepas tu alih-alih cakap pasal makan harta orang. Jadi itu suatu perkara yang kita boleh tadabburkan. Okay. Poin yang ketiga, apakah maksud sebenar dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa membunuh? Al-fitnatu asyaddu minal qatl, ayatnya.
Maknanya dosa fitnah, kita memfitnah orang itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh. Kenapa sampai macam gitu sekali? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan demikian? Jadi ini untuk kita sama-sama tadabburkan. Dan yang terakhir, hanya pinangan secara sindiran dibenarkan. Ini bila apa ni? Bukan ini saya cakap kan soalannya tu apa tu tajuk ni dia buat catchy sikit. Supaya kita ni nak tahu ya ke pinangan tu tak boleh buat secara terus terang ke? Boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu ataupun ada wanita-wanita tertentu yang mana awak tak boleh pinang dia secara bersahaja. Awak mesti beralas dulu. Bilakah waktunya? Tu nanti kita belajar. Kan? Tadi kalau siapa berikan tumpuan sikit tentang juz 2 apa yang dibincangkan tu dah ada dah jawapan dia tadi. Okey. Baik, semua dah bersedia? InsyaAllah untuk kita saya jangkakan kita dapat cover 2 poin je lah malam ni. Pasal agak panjang sikit perbincangannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Okey, anda boleh buka muka surat seterusnya itu, muka surat 18 tentang Islam bukan hanya arah kiblat. Okey. Saya baca dulu muka surat pertama ni Pasal apa yang saya taruh kat slide ni dia penyambungan. Sejurus turunnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat umat Islam di Madinah ditukar ke arah Masjidil Haram di Mekah, ramai orang munafik dan Yahudi Madinah mencela Islam, mencela dengan berbagai bentuk kata-kata nista, kata-kata yang tak baik. Mereka menuduh Islam ialah agama yang tidak tetap pendirian. Kerana kiblatnya boleh berubah-ubah. Sekejap nak ikut Masjid Aqsa, sekejap nak ikut Kaabah. Jadi pastilah memang orang dah terbiasa tak suka dengan perubahan. Okey, maka bagai tuduhan dilontarkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terus membalas celaan itu dengan diturunkan ayat ini, iaitu inilah dia permulaan juzuk kedua. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala melabelkan mereka yang mencela, mereka yang mengatakan kata-kata nista dengan labelnya apa? Orang-orang yang bodoh. Allah sebut sufaha tu bodoh. Sufaha itu plural form daripada kalimat kalau satu orang dipanggil safihun. Kalau banyak sufaha. Jadi ni ramai, iaitu orang yang kurang akal pertimbangannya. Okey. Akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam itu berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, qul kan, jadi qul tu Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW menjawab kata-kata mereka. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan oleh Allah. Diarahkan oleh siapa? Diarahkan oleh Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi bermaksud kat sini, the main point yang Allah Subhanahu Taala nak jelaskan kat sini, kalau itu perintah Allah, ke mana sahaja yang Allah minta kita halakan, kita akan patuh dan ikut perintah Allah. Tak payah nak tanya, tak payah nak cakap kenapa. Kerana itu adalah perintah Allah. Okey, sama juga kita. Pada awalnya, kenapa kita pakai tudung Kenapa kita masih berpuasa daripada subuh sampai maghrib? Kenapa tak zuhur sampai asar aja ke? Manusia ni kan memang banyak tanya. Gitu. Tapi Allah SWT nak sebut, kalaulah itu adalah arahan daripada Allah, kita akan patuh, sami'na wa ata'na. Kita akan dengar, kita akan patuh. Kerana kita ni manusia ni terbatas. Terbatas kita punya ilmu kita tentang apa sebenarnya yang terbaik untuk diri kita. Kerana yang pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya Allah tahu apa yang terbaik untuk manusia.
Jadi itu sebenarnya dia punya main point of jawapan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk menjawabnya. Maknanya umat Islam tu bersedia. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah, perintah oleh Allah, kami akan ikut, kami akan patuh dan kami tak akan bertanya kenapa. Okay. Baik. Jadi dilihat kat bawah situ, gelaran safih. Jadi tadi saya kata tadi kan, safih itu untuk singular, untuk satu orang. Kalau banyak, namanya sufaha. Okay. Jadi boleh bulatkanlah yang perkataan yang daripada ayat yang perkataan kedua tu. Okay. Adalah suatu penghinaan yang cukup besar. Okay. Gelaran yang cukup besar penghinaannya, namun mereka yang mempermainkan serta mencemuh isu peralihan kiblat ini selayaknya diselar begitu. Maksudnya memang layaklah mereka itu digelar bodoh. Macam itu. Memang layak mereka digelar demikian. Kerana tidak cukup dengan gelaran tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan yang lebih logik tentang kedudukan sebenar isu tersebut pada firman Allah yang seterusnya, iaitu pada ayat 177 pula. Okay. Jadi saya bacakan terjemahannya terus pada ayat 177. Jadi maknanya dia ada kaitan lah. Walaupun maknanya kita punya tadabbur kita kan tadi ayat 142, lepas tu kat bawah saya tulis rujuk juga ayat 144 dan 177. Semuanya dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi maknanya ada 3 tempat yang Allah jelaskan mengenai peralihan kiblat dan apakah sebenarnya hikmah di sebaliknya. Kalau kita pula, kita kalau pergi umrah, nak ziarah Masjid Kiblatain tu je. Kita lupa untuk nak menghayati apa dia punya sentimen di sebalik peristiwa perubahan kiblat ini yang sangat memberi kesan kepada umat Islam dan penduduk Madinah ketika itu. Jadi alhamdulillah malam ni kita berpeluang untuk merasai. Kalau kita berpulang lagi pergi ke Madinah, moga kita dapat mengulang semula perasaan yang kita belajar pada hari ini agar kita dapat lebih menghayati syariat kiblat, perubahan kiblat yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terjemahan ayat 177. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah. Okey, sebelum saya teruskan, maksudnya apa? Allah SWT nak mengatakan kat sini, kebaikan ataupun kebajikan itu bukan hanya sekadar kita ni menghadap kiblat. Itu saja maksud dia. Tidak. Sebenarnya kebaikan tu mempunyai definisi yang luas. Maksudnya orang yang beriman itu bukan hanya untuk dia tu nak semayang menghadap kiblat tu saja. Tidak. Maknanya tu lebih meluas. Keimanan tu maknanya lebih meluas, iaitu jadi dekat sini senarainya sampai habis ayat ini. Iaitu apa? Pertama, berimannya seorang kepada Allah, kemudian kepada hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi. Ini dah masuk rukun iman. Kemudian juga mendermakannya seseorang akan harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang yang meminta, untuk memerdekakan hamba abdi dan kemudian dah bab infak, membantu orang. Kemudian dan mengerjakan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan, iaitu perang di jalan Allah. Orang yang demikian itu sifatnya, maksudnya apa-apa sifat yang telah dijelaskan tadi, semua itu, mereka itulah orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Okey, jadi kalau kita nak rujuk semula kan, kita rujuk balik semula awal surah Al-Baqarah
ayat yang 1 hingga 5 kan. Kan dekat situ pun ada sebut. Sekejap saya nak buka ayatnya. Surah Al-Baqarah kita akan tengok pada akhir ayat yang kelima, ulaika humul muflihun, dan sebelum tu kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Untuk inilah dia kitab yang tak ada keraguan padanya, merupakan kitab petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada orang-orang yang bertakwa. Okay, jadi dia menunjukkan bahawa dekat sini, jadi dalam ayat yang kita baca muka surat 19 ini adalah menjelaskan lagi, maknanya mendetailkan lagi apakah yang telah dijelaskan oleh ayat yang ketiga dan keempat. Ayat 3 dan 4 dalam ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Jadi diperjelaskan dengan lebih detail lagi. Apa maksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman pada malaikat. Itu semua yang tak nampak. Dan juga pada kitabnya, anbiya-nya. Itu semualah. Saya tak payah nak ulang lagi. Jadi itu adalah pendetailan daripada ayat 3 dengan 4 pada awal surah Al-Baqarah. Iaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okey. Jadi dikatakan kat sini, luaskanlah ufuk minda. Jadi maksud apa? Maksud penulis ni dia kata luaskanlah ufuk minda tu maknanya broaden our mindset. Maknanya kebaikan itu bukan hanya ibadah saja. Kalau kita nampak kat sini kan, dia bukan hanya solat saja. Tak ada, dia termasuk sekali bantu orang, bantu sesama manusia. Kan, ada disuruh untuk infakkan harta, kemudian dalam kita menempuh ujian kehidupan ini, sekejap susah, sekejap senang, ada bahagia, ada duka. Itu semua adalah menunjukkan kita ciri-ciri seorang yang bertakwa atau tidak. Jadi bertakwa itu bukan hanya ibadah. Konsepnya ibadah tu adalah the whole of our life. Macam mana kita jalankan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini, itulah dia ibadah kita kepada Allah. Jadi itu yang dimaksudkan. Bukakan kita punya mindset. Kita bantu orang, kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita buat niat kerana Allah, maka itulah dia kebaikan. Itulah dia ibadah. Jadi Islam bukan saja tertegak dengan isu kiblat solat sahaja, tetapi ia merangkumi berbagai tiang utama yang antara lainnya contohnya seperti akidah, akhlak, syariat, semuanya adalah kebaikan, kebajikan. Fokus sebenar dalam isu ini, the main focus adalah kesediaan untuk mematuhi semua arahan daripada Allah. Seperti mana yang disebut pada ayat yang 142 tadi. Maknanya apa yang Allah suruh, itu kita buat. Apa yang Allah larang, itu yang kita tinggalkan. Daripada sudut apa pun, dari segi sudut akhlak, daripada sudut jual beli, semuanya kita akan lakukan kalau itu perintah Allah. Itu yang terpenting. Ya. Bukan terbelenggu hanya pada arah kiblat dalam solat sahaja. Okay? Jadi itu dia punya main point yang untuk kita amati. Untuk kita amati. Okay. Alhamdulillah. Dah baca pun 2 page saja. Okay. Jadi sekarang ni saya nak bawa anda lebih dalam sikit. Ini tak ada dalam buku. Dalam sikit mengenai isu kiblat ini. Okay, tentang sejarahnya, bila berlakunya perubahan kiblat, Ustazah. Nak tahulah lebih lanjut lagi sikit. Mari kita bersama mendalaminya. Sejarah pertukaran arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Kaabah itu berlaku selepas peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okay. Jadi tapi memang kita dapati hadis-hadis yang di mana sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kalau Nabi solat, Nabi memang solat menghadapnya di Kaabah. Kerana itu ajaran Nabi Ibrahim AS. Okay. Pada waktu itu, majoriti penduduk Madinah adalah dalam kalangan Yahudi, di mana kiblat mereka itu adalah menghala ke Baitul Maqdis. Okay. Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, okay. Dan pada sesi yang kedua kan, dan pertama juga saya dah jelaskan,
apa tu demografi Madinah tu, penduduk-penduduk Madinah tu adakah semua orang Arab? Tak. Ada orang Arab, ada orang Yahudi. Yahudi malahan ada terpecah pada 3 bangsa, 3 kaum yang besar, 3 puak yang besar. Okey. Kemudian ada juga golongan yang beragama lain, contohnya golongan Nasrani pun ada juga duduk di Madinah. Okey. Jadi itu maksudnya. Jadi seperti mana yang dijelaskan uh, oleh Said Ibnu Musayyab bahawa golongan muslimin Ansar solat menghadap Baitul Maqdis 3 tahun sebelum hijrah. Okey. Jadi maksudnya sebelum hijrah tu memang kaum muslimin Ansar di Madinah itu menghadap mengikut kiblatnya di Baitul Maqdis. Kerana kita tahu sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, Rasulullah dah utus sahabat yang pergi ajarkan Islam. Jadi masa Rasulullah datang ni, hampir kebanyakan penduduk Madinah dah memeluk agama Islam. Jadi sepanjang sebelumnya Rasulullah SAW berhijrah itu, mereka ni memang menghadapnya ke Baitul Maqdis. Maka begitulah juga. Maka melihat keadaan itu, jadi bila orang-orang Yahudi ni melihat bahawa kiblatnya kaum muslimin itu sama dengan kiblat mereka, mereka sangat gembira dengan perbuatan Rasulullah kerana mereka beranggapan seolah-olah Rasulullah SAW ini meniru kaum Yahudi dan Nasrani dalam ibadahnya. Dalam peribadatan mereka, kiblat, tengok tu kiblatnya mereka sama dengan kita. Jadi kitalah yang betul, doranglah yang salah, lebih kuranglah situ ni saya buat-buat aja. Ya maksudnya mereka ni rasa banggalah. Tengok tu macam mereka tak ada tempat lain, semua ikut kita punya macam gitu. Okay. Hakikatnya Baginda SAW lebih menyukai jika kiblah menghala ke arah Baitullahil Kaabah. Oleh itu, Rasulullah SAW telah memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mendongakkan wajahnya ke langit dengan harapan turunnya wahyu yang memerintahkan supaya kiblat itu diturunkan ke arah Baitullah. Sebenarnya, kalau saya nak tambah lagi sedikit, sebenarnya ada hikmah di sebalik mengapa pada awal-awalnya Allah SWT biarkan arah kiblat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Supaya memberikan satu signal kepada orang Yahudi bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah apa yang telah dikhabarkan dalam kitab-kitab mereka. Bahawa inilah dia Nabi akhir zaman yang kamu tahu. Kamu ceritakan dengan bangsa Arab di Madinah. Sehingga kan mereka pergi ke Mekah dan cari Rasul tersebut. Tetapi kamu sombong kerana Nabi itu adalah diangkat oleh Allah daripada bangsa Arab dan bukan daripada bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya adalah suatu tempoh yang Allah berikan kepada mereka agar mereka sedar bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah apa yang telah disebut dalam kitab mereka. Tapi oleh kerana mereka tu diselaputi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, maka dihapuskan. Dah baiklah, dah tak ada, dah habislah peluang. Maka ditukarkan arah kiblat itu ke Kaabah. Itu apa yang dikatakan oleh sebahagian ulama, hikmah mengapa dibiarkan. Kerana Allah kalau awal-awal nak tukar dah boleh tukar dah. Tetapi Allah berikan tempoh rahmat Allah kepada golongan Yahudi ahli kitab ini kerana telah mereka ni juga antara yang memberitahu, mewar-warkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman kepada bangsa Arab. Okay. Seterusnya, maka selepas 16 bulan Nabi menetap di Madinah. Jadi 16 bulan tu maksudnya apa? Dah setahun suku lah. Jadi jadi ia berlaku pada tahun kedua hijrah. Baginda SAW solat menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian pada 17 Rejab, dah lepas dah. Kita baru tahu perubahan arah kiblat itu rupanya pada 17 Rejab. Kita tahu bulan Rejab tu Isra Mi'raj saja. 27 Rejab. Jadi kita tahu 10 hari sebelum tu adalah hari di mana Allah menukarkan arah kiblat umat Islam.
Ya. Pada 2 Hijrah telah turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjawab permohonan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan supaya baginda memindahkan arah kiblat ke Baitullah Mekah. Okey. Jadi ini perintahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Baqarah juga ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul Azim. Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menegadah, maknanya kalau saya cakap mendongaklah, mendongakkan mukamu ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Kan? Nampak tak situ? Memang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan orang ahli kitab tu, sepatutnya mereka tahu bahawa apa yang kamu bawa ni adalah ajaran apa yang telah diwahyukan kepada mereka terlebih dahulu. Tetapi apabila mereka enggan, Allah lebih maha mengetahui. Tidak lalai akan apa yang mereka lakukan. Okay? Alhamdulillah. Jadi ini sedikit kita panggil sirah nabawiyah. Kita tahu bila berlakunya dan sentimen yang berlaku ketika itu, diejek, dihina ajaran Nabi ini kerana tukar-tukar. Kena tukar-tukar, seolah-olahnya macam Nabi ni tak tetap pendirian, macam Islam ni tak tetap pendirian. Okey, maka dikukuhkan oleh Allah, yang terpenting umat Islam tu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok pada buku kita muka surat 20, pengajaran daripada ayat ini. Peristiwa perubahan kiblat ini mengajar kita supaya tahu dan sedar akan isu sebenar dalam tu keadaan. Apa sebenarnya isu dia? Golongan manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 142 itu sebenarnya tidaklah terlalu bodoh, tetapi mereka sebenarnya mahu mengalihkan perhatian masyarakat umum daripada keindahan dan keadilan Islam dengan isu remeh-temeh sebegitu. Malangnya usaha mereka dipatahkan dengan tuntas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat 177 di atas. Okay, contohnya saya nak buat contoh senario kita, macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita ibrah, pengajaran daripada tadabbur tafakkur ini, tadabbur ayat ini. Kadang-kadang ada suatu isu keluar, contohnya tak keluar pula imagine isu apa. Contohnya, okey, saya teringat satu isu. Ada dekat TikTok tu, ni isu betul. Pernah saya diberi jamaah, satu TikTok ni dia kata, Ustazah, tengok kaum ajaran sesat. Dia kata ada kaum Yahudi lah, dia sebut macam itu. Kaum Yahudi ni dah masuk, dah boleh ibadah keliling Kaabah, macam itu lebih kurang. Jadi disebutkan jamaah itu adalah bacaan-bacaannya yang agak asing.
Agak asing. Maka itulah jadi viral. Inilah Saudi dah cakap pula. Inilah Saudi kasih masuk yang non-Muslim. Gedebak-gedebuk lah semuanya. Jadi apabila saya perhatikan, kita perhatikan mungkin kita ni tak faham apa dia cakap tu, cakap bahasa dia. Kali rupanya dia tu sedang berzikir. Rombongan ini sedang berzikir. Dia tengah zikir tapi dia zikir mungkin Allahu, atau kalau dah cepat sangat bacaannya tu kan jadi tak bunyinya macam Allah macam gitu. Sedangkan mereka ni sedang berzikir beramai-ramai. Disalahfahami, jadi orang pun ambil video, orang buat taggingnya nama lain, kita pun ikut tagging dia tu. Oh, lah ni tengok ni, gitu. Jadi isu sebenar tu dah disalahfahami. Banyak tak berlaku sekarang ni? Banyak di media masa. Okay. Sebab itu kita harus mengetahui apa sebenarnya isu dia yang sebenar. Jadi macam inilah perubahan kiblat contohnya, tapi yang diwar-warkan dia kata ni apa tu, umat Islam ni dia tak apa, tak tetap pendirian. Sekejap situ, sekejap ikut yang ini, sekejap ikut yang tu, contohnya macam itu. Jadi diwar-warkan seperti itu. Sedangkan pengajaran yang penting itu kerana ini adalah perintah Allah, patuh pada perintah Allah. Jadi itulah pengajaran kita harus ambil. Kalau kita melihat sesuatu isu, jangan cepat terikut. Periksa dahulu. Kalau kita tak faham, mungkin kita tanya kepada orang-orang yang lebih ahli mengenainya, supaya apa? Supaya kita ni tak tergugat keimanan kita, ataupun apa yang kita amalkan ni lagi penting. Kadang-kadang suatu perkara yang kita dah biasa amalkan tau, tapi kita tengok kat TikTok tu, lain pula benda ni. Betul ke tak yang selama ni aku buat? Jadi kan was-was pula. Itu yang bahaya. Jangan sampai media masa itu mempengaruhi apa yang selama ni kita dah amalkan. Itu yang baik-baik kita nak jaga. Kalau boleh kita ni nak setiap tahun tu bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita, apa yang kita lakukan kita bertambah yakin. Barulah kalau yakin tu apa yang kita buat tu mujarab. Kan? Jangan pula kita ni bertambah jadi syak wasangka, jadi betul ke tak selama ni kita faham jadi digoyangkan dengan apa-apa yang kita baca di media masa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada perkara-perkara tersebut. Baik. Seterusnya kita masuk bab yang kedua, iaitu apakah kaitan larangan memakan harta orang dengan ibadah puasa. Alhamdulillah. Jadi kita berkesempatan untuk ulang kaji. Sekarang ni kita masuk sos yang asal, sos Al-Quranul Karim. Biasanya kita kalau nak belajar bab puasa pergi kat ilmu fiqh, kelas fikih. Tapi kali ni sebenarnya Al-Quran dan hadis ni merangkumi semua ilmu-ilmu yang kita belajar. Ilmu-ilmu yang kita belajar. Sebab tu orang yang nak menafsirkan Al-Quran itu, dia bukan sahaja kena ahli dalam bahasa Arab, dia kena ahli dalam hadis, dia kena ahli dalam fikih, dia kena ahli dalam semua bidang, kerana dalam Al-Quran menceritakan semua perkara ini. Okay. Baik, jadi sebelum tu kita lihat dekat dalam slide ini, ayat yang menceritakan tentang ibadah puasa itu adalah daripada ayat 183 hingga 187 dalam juz kedua ini. Okay. Jadi kupasan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Jadi untuk kemanfaatan kita bersama, saya dah keluarkan terjemahannya saja. Saya tak keluarkan dia punya ayat yang panjang. Jadi saya mulakan daripada ayat 183. Jadi sekarang ni pula saya tukar taktik. Tadi saya baca pada buku dulu kan, baru saya baca slide. Kali ni saya baca slide dulu. Slide dah habis terjemahan, baru saya baca pada buku pula. Pasal tu adalah sambungannya. Okay. Jadi insyaAllah kita baca bersama. Sama-sama kita tadabburkan terjemahan daripada ayat 183 ini. Iaitu ia bermula daripada ayat yang selalu kita dengar nanti nak masuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah permulaan
perintah, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi maksudnya apa? Orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu pun telah difardukan puasa. Cuma mungkin syariatnya tu berbeza sedikit. Contohnya ketika ibadah puasanya Nabi Zakaria, apabila dia mendapat tahu bahawa dia ni akan dikurniakan anak pada usia yang dia, kita panggil dah tua sangatlah. Iaitu dia cakap, wahai Allah, aku ingin berpuasa. Puasa dia dengan tidak berkata-kata dengan manusia. Dia tak cakap. Senyap aja. Itu tanda dia puasa. Jadi umat dia tahu, dia tak bercakap, dia tengah puasa. Okey, subhanallah. Jadi cantiknya puasa kita dikumpulkan semua puasa umat-umat terdahulu. Kita memang boleh cakap alhamdulillah, tapi disuruh kita untuk jaga percakapan kita supaya tak kurang pahala puasa kita. Kerana ambil daripada pengajaran puasa-puasa umat yang terdahulu contoh. Baik. Jadi dalam ayat ini juga kita nampak bahawa matlamat terakhir daripada Allah SWT perintahkan kita puasa supaya kita ni dapat memiliki sifat bertakwa. Supaya kamu bertakwa, itulah sebenarnya matlamat yang kita nak perolehi daripada madrasahnya ataupun daripada pendidikan bulan puasa. Okey. Okey, kemudian ayat 184, panjang. Okey. Terjemahannya, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu saja. Maksudnya iaitu pada bulan Ramadan. Maknanya bulan yang tertentu, bukan sembarang-sembarang bulan. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya untuk berpuasa, iaitu mungkin kerana tua dan sebagainya, untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan iaitu bayaran fidyah lebih daripada apa yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahuinya. InsyaAllah daripada ayat yang panjang ni, kan, kita dah nampak ni, kalau siapa ingat kelas-kelas fikir yang kita belajar, kelas-kelas waktu puasa, maknanya kalau kita musafir, kan, disuruh kita apa? Sebaiknya tak payah puasa lah kalau perjalanannya jauh. Kalau setakat pergi KL tak apalah lagi. Contohnya musafirnya tu jauh, sampai kerana tahu dalam musafir tu banyak kepayahan. Tengok Allah beri keringanan untuk tak perlu berpuasa. Tak payah puasa, nanti qada aja. Mereka yang sakit, mereka yang tak berdaya, contohnya orang dah bedridden, orang yang memang orang dah tua, dah tak mampu nak berpuasa lagi, dimaafkan dengan hanya membayar fidyah. Namun ditekankan dalam ayat ini, sebaiknya kalau selagi anda boleh puasa, puasalah. Puasa itu lebih baik daripada fidyah. Nampak? Ditekankan kat situ ibadah puasa. Tapi memang kalau tak boleh jangan paksa. Macam gitu. Kerana ada orang yang take advantage. Dia kata, oh saya ni tak boleh, saya gastrik. Jadi saya memang tak boleh puasa lah Ustazah. Macam gitu. Jadi penekanan tu pada ayat yang terakhir itu. Puasa itu sangat lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah. Dan juga dicakap kat sini, disebut kat sini, dan barang siapa yang memberi lebih daripada apa yang telah ditentukan, contohnya satu hari fidyahnya taruhlah RM8 lebih, taruhlah ni saya agak-agak je tapi dia nak kasih RM8 lebih tak apalah, genapkan $9 je, macam gitu satu hari contoh. Siapa yang memberi kelebihan itu kebaikan untuknya. Okay? Jadi begitulah juga dengan nisab zakat. Kadang-kadang sekarang Muiz dah ada kalkulator, dah mudah lah, awak cuma pergi zakat.sg. Nanti ada kalkulatornya, awak nak zakat emas, nak zakat saving, semua
dah siapkan dah kalkulatornya. Tinggal awak masukkan jumlah awak aja. Nanti bila awak dah tahu jumlah dia, sama ada nak bayar lebih atau nak genapkan, itu adalah terpulang pada kita. Kalau kita bayar lebih, itu adalah kebaikan yang kita lakukan untuk agama kita. Okey, itu maksud ayat tersebut. Okey, saya teruskan. Okey, sambungan ayat ke 185 pula. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan. Ini pun ayat yang selalu kita dengar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah nak ceritakan tentang bulan Ramadan, bulan berpuasa. Bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Demikian adalah ketetapan dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Tengok, subhanallah. Ini nak tunjuk, ayat ini nak tunjukkan apa? Allah ni, dalam Allah menurunkan perintah-perintah Allah sebenarnya bukan untuk sukarkan kita. Sebenarnya ada hikmah pengajaran untuk kita, untuk kita berjaya dunia akhirat. Allah sebenarnya tak nak kita menanggung susah. Sebenarnya kalau saya ingatkan betul, ayat wuduk pun macam gini Allah sebut. Dalam wuduk nanti ada tayamum, nanti Allah cakap sebenarnya Allah tak nak susah-susahkan kamu, Allah nak beri yang senang-senang aja untuk kita. Okey. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa itu sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kita lihat dekat sini, di awal ayat ini cerita tentang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kalau anda perasan, dalam ayat ini juga dijelaskan tentang dijelaskan tentang ini, tentang peranan Al-Quran. Tengok, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi sekalian manusia. Kemudian apa lagi? Ia juga adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk tersebut. Maknanya Allah detailkan lagi. Macam tadi saya buat contoh kan. Ayat yang ketiga dan keempat surah Baqarah dijelaskan lagi dalam ayat yang kita baru bacakan, kita baru belajar pada poin yang pertama tadi. Okay? Tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kebajikan. Kemudian Al-Quran, peranan Al-Quran juga adalah membezakan antara yang benar dan yang salah. Kerana kalau kita ikutkan manusia, kita ni setiap kita, what is good? Definition baik tu apa? Ada orang definisi tu ikut diri dia sendiri. Dia rasa baik dia sekian-sekian. Ada orang kata, oh baik tu adalah dia kalau tak kacau orang, baiklah tu. Ada orang lebih daripada tu. Jadi definisi baik tu berbeza-beza dalam setiap konsep manusia. Tetapi yang kita, jadi Al-Quran ini memberi penentuan sebenarnya definisi baik dan salah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian dicakap pasal anak bulan semua. Kemudian di akhir ni dicakap pasal juga kelonggaran bagi ketika kita puasa kalau siapa yang sakit dan sebagainya. Okay. Baik, seterusnya ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka. Apa ayat dia ni? Ini pun ayat yang sangat popular. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu Allah tu sangat dekat dengan kita. Maksudnya apa-apa permohonan, apa-apa rintihan hati kita Allah tahu. Allah dengar. Allah mengetahui kesusahan kita dalam kita melaksanakan perintah puasa, sambil kita nak kerja, sambil kita nak uruskan rumah, sambil kita nak buat persediaan berbuka, Allah tahu. Maka pohonlah kepada Allah agar Allah mudahkan. Kita ni kadang-kadang kita ni lebih-lebih lagi kita ni wanita lah. Suka, maknanya kita ni buat perancangan, nanti hari ni aku nak masak ni, besok nak masak tu, nanti nak pergi pasar hari apa, semua kita rancang ni baik-baik. Tapi kita lupa nak serahkan perancangan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah urusan aku. Mana yang terbaik, mudahkanlah ya Allah. Macam gitu. Kita lupa nak serahkan urusan kita kepada Allah kerana kita selalu serahkan urusan kita kepada kemampuan diri kita sahaja. Sebab itulah kadang-kadang kita cepat penat, kita stres kalau tik kita hari ni waktu to do list tak tik semua. Kita akan stres kerana kita kurang pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah sempena bulan Syaban ni kita sama-sama nak bertekad apa-apa yang kita nak lakukan, insya-Allah selitkan doa, moga Allah SWT mudahkan segala urusan kita, moga Allah terus beri kita kesihatan, dapat memaksimumkan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah dan kebajikan yang dapat kita lakukan bersama, insya-Allah. Okey. Jadi ini ayatnya, aku akan perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku, iaitu dengan mematuhi perintahku. Maksudnya Allah kata Allah sayang kalau Allah hambanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Siapa ibu tak sayang kalau anaknya tu dengar kata cakap sekali je dah ikut buat. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu Taala. Allah sayang hamba-hambanya yang patuh pada perintah Allah. Pastilah Allah Subhanahu Taala itu akan memperkenankan permohonan-permohonan kita. Cumanya ada masanya Allah tangguhkan permohonan itu. Kita ni pula manusia katakan, Ustazah, saya dah minta ni setahun, Ustazah doa tak kabul-kabul pun. Kita pula tunggu. Kata Allah ni kalau kita minta dia jawab. Macam gitu. Okey, kita ingat bahawa kita ni hamba Allah. Tugas kita memang meminta kepada Allah. Tapi sebagai selaku seorang hamba, cuba definisi hamba tu apa? Tak payah cakap hamba lah, cakap maid lah. Kalau siapa ada pembantu rumah, kan, boleh tak pembantu rumah tu dia lebih-lebih sikit. Dia dah cakap dengan majikan dia, ibu, nanti bulan puasa, hari pertama saya mau makan yang ini. Hari yang kedua mau makan kambing. Ada. Seorang pembantu tak seharusnya macam itu. Kan? Kita seharusnya ikut aja apa cakap tuannya tu. Okey, baik ibu, baik macam gitu. Maka begitulah juga dengan kita. Kita ni sebagai seorang hamba, tugas kita memang meminta kepada Allah kerana kita ni serba kekurangan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab permohonan kita, itu adalah terserah kepada Allah. Yang penting kita selalu bersangka baik kepada Allah kerana mungkin kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan permohonan kita pada waktu yang tak bersesuaian, mungkin kita akan sombong, mungkin kita akan lebih jauh daripada Allah. Pastinya ada hikmah di sebalik mengapa ditundakan. Jadi kita juga boleh kaitkan dengan kisah-kisah para anbiya. Macam tadi kan saya taruhkan contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta Allah dapat zuriat supaya zuriat dia pun bukan pasal dia nak suka-suka. Zuriat agar dapat menyambungkan dakwah dia. Dia risau kalau kaum dia itu, kalau dia meninggal nanti tak ada siapa yang akan membimbing kaumnya. Tapi Allah perkenankan di saat-saat akhir dia dah usia tua yang dinamakan Nabi Zakaria itu mendapat anak namanya Yahya, hidup. Yahya daripada kalimat hayat, hidup. Itu Allah nak tunjukkan kebesaran Allah, dan Allah sebut dalam Al-Quran
suatu pengajaran untuk kita. Nabi Yahya ini tak pernah bersangka buruk dengan Allah walaupun permintaannya lambat aku perkenankan. Tetap mereka berdua suami isteri berlaku baik, membuat kebaikan, membuat kebajikan kepada manusia, lantas aku perkenankan. Itu disebut dalam Al-Quranul Karim sebagai satu pengajaran untuk kita. Seterusnya, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Maksudnya kita ikut perintah Allah ini supaya apa? Supaya kita ini dapat menjadi orang yang bahagia. Baik dan betul tu maksudnya kita ni dapat hidup dengan bahagialah dunia dan akhirat. Maknanya nak bahagia dunia dan akhirat tak boleh lari daripada mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ini panjang sebab tu saya buat dot ni. Okey, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, masih berkaitan dengan puasa, untuk bercampur iaitu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih iaitu cahaya siang dari benang hitam iaitu kegelapan malam iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam iaitu waktu maghrib, dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batasan-batasan larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. InsyaAllah sebut lagi kalimat takwa kat sini. Okey. Baik, saya nak patah balik. Tadi kita dah sebutkan di ayat di atas kelebihan berdoa. Okey, kemudian poin yang dalam ayat yang seterusnya, ayat 187 yang bahagian awal, kelonggaran untuk menyetubuhi pasangan pada malam Ramadan. Okey, mohon maaf saya akan berlaku jujur dan agak open sikit. Pasal ni ayat Al-Quran. Nak malu nak apa? Ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sepanjang bulan Ramadan, yang ada pasangan lah saya nak sebut. Sepanjang bulan Ramadan dia tak bersama-sama, maksudnya dia tak melayan pasangannya. Ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah suatu kesalahan. Sebagai seorang wanita, seorang pasangan, seorang isteri, tanggungjawab kita yang pertama adalah mentaati perintah Allah, kemudian yang kedua mentaati perintah suami. Maknanya menjadi isteri yang solehah. Dan kita tahu keperluan pasangan kita bagaimana. Maka janganlah sampai kita menyakitinya dengan kita tidak melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang pasangan. Kerana dengan alasan abang ni kan bulan puasa, bulan ibadah je lah, tak payahlah ni semua. Bersama-sama dengan pasangan itulah adalah ibadah seorang isteri, dan itu yang terutama, maksudnya yang utama selepas solat puasa. Kalaulah kita ini tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, sampaikan suami tu sakit-sakit, jadi kita mesti nak kena tahulah lelaki dengan wanita ni berbeza. Kita ni kadang-kadang wanita, kita boleh luahkan kita punya feeling kita tak semestinya kepada perkara bersama suami saja. Kadang-kadang kita sayang anak, kita tunjukkan kasih sayang dia, kita siapkan makan, kita rasa tu dah cukup bahagia untuk kita. Itu wanita, tu definisi kasih sayang wanita. Tapi tak sama definisi kasih sayang untuk lelaki. Lelaki dia memang tahu kita sayang dia, tapi dia tetap perlukan untuk bersama dengan isteri untuk kita panggil apa, melepaskan. Kadang-kadang mereka ni boleh sampai kena migraine, mereka boleh sakit kepala, kadang-kadang boleh minta maaf, kadang-kadang boleh susah nak keluar kencing kerana kita ini tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pasangan yang baik. Maka janganlah sampai kita
berlaku demikian. Okay, sebab itu kita lihat Al-Quran ini menjelaskan dengan jelas. Allah Subhanahu Wa Taala tak malu untuk jelaskan tanggungjawab sebagai seorang pasangan. Kan? Dibenarkan kamu untuk bersama-sama dengan isteri kamu pada malam hari. Kemudian dijelaskan lagi apa kat sini? Kamu isteri itu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian sama. Both of us adalah pakaian. Pakaian tu untuk apa? Kita kalau pakai baju untuk apa? Selain pada untuk melawah, untuk nak menutup keaiban kita, kan? Nak apa-apa yang tak cantik daripada tubuh badan tu nak tutup lah. Jadi begitu juga role-nya sebagai seorang pasangan. Kita menutup keaiban suami, suami menutup keaiban isteri, menjaga maruah suami, menjaga maruah isteri, menjaga kebajikan bersama, sama-sama saling sempurna, menyempurnakan satu sama lain, sama seperti pakaian. Jadi kita boleh sebenarnya walaupun kita lihat kat sini dalam ayat Al-Quran tentang puasa, Allah didik kita tentang peranan pasangan tu macam mana. Pakaian Allah gunakan perumpamaan pakaian yang bersesuaian untuk pasangan. Jadi kita boleh selain pada mengindahkan, kita kalau nak cantik, begitulah juga pasangan kita pun kita nak biar dia bagus, bukan dia nampak tak berguna. Jadi kita sama-sama nak arah kepada kebaikan, arah kepada kesempurnaan bersama. Okay. Dan seterusnya kemudian baru lepas cakap tentang kemudian Allah ada sebut tadi, dia ada sebut tadi tentang menerima, lalu ni Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Maksudnya tu apa? Kerana dalam hukum berpuasa itu, kalau kita bersatu dengan suami pada siang puasa, maka dah terbatal puasa kita. Bukan sahaja terbatal, berdosa. Bukan sahaja berdosa, kena bayar kafarah. Maka disebut kat sini. Tapi Allah SWT sebut apa? Kalau Allah mengetahui bahawa kalau kamu dah mengkhianati diri sendiri, lalu Allah menerima taubat kamu. Tengok Rahman Ar-Rahim ya Allah. Allah sebut kalau kita bertaubat, Allah maafkan kamu dan memaafkan kamu. Okay. Mungkin dia buat ketika itu dia tak tahu rupanya hukum hakam puasa. Okay, dah tahu, jangan buat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian di akhir ayat ini menceritakan tentang permulaan awal dan akhir puasa. Maknanya sebelum subuh, kita bersahur sehinggalah waktu maghrib kita berbuka. Okay. Kemudian disebut juga kat sini tentang adab-adab beriktikaf di masjid. Adab-adab iktikaf di masjid. Kalau ada iktikaf di masjid, bukan untuk bersuka-suka pula duduk sebelah-sebelah dengan isteri nak untuk berfoya-foya. Kalau dalam masjid, iktikafnya adalah untuk ibadah pada Allah. Macam itu. Okay. Maka itulah batasan-batasan larangan Allah. Maka janganlah kamu. Jadi ini sebagai panduan kepada kita dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita. Selesai kita daripada ayat 183 hingga 187 cerita tentang puasa. Lepas tu masuk ayat 188. Jom kita baca. Kenapa saya colorkan warna dia lain? Itu dah masuk topik kita. Mari kita baca terjemahannya. Dan janganlah kamu makan, ataupun maksud kat sini mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan ataupun hendak mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya perkara tersebut. Itulah yang dikasihkan soalan kepada kita. Apakah kaitan larangan memakan harta orang dengan ibadah puasa? Daripada ayat 183 sampai 187, 5 ayat pula. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 5 ayat cerita tentang puasa. Lepas tu habis-habis satu ayat cakap pasal jangan makan harta orang dengan jangan memakan harta orang lain.
Apa kaitan dia? Jadi inilah soalan yang dibentangkan kepada kita. Supaya kita ni apabila kita membaca Al-Quran, kita lihat subhanallah indahnya susunan Al-Quran tu pastinya apabila Allah Subhanahu taala macam seolah-olah macam Allah tukar topik lain alih-alih. Dah cakap pasal puasa, cakap topik lain pula. Tapi pastinya ada kaitan antara topik yang pertama itu dengan topik yang kedua. Walaupun pada mata kasar kita lihat macam tak ada kaitan aja, apa kaitannya? Maka itulah yang perlu kita tadabburkan supaya kita nampak perkaitannya tu apa. Macam mana nampak kaitan? Jom baca sikit lagi sikit kita baca. Kita baca buku muka surat 21. Mengapa sejurus selepas ayat berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan larangan untuk memakan harta orang secara batil dan tegahan menyogok para hakim bagi mencapai sesuatu hasrat. Ni bukan setakat sogok hakim yang disebut kat sini hakim, tapi maksudnya apa-apalah. Kadang-kadang kita ni nak buat kerja kita biar cepat, kita sogok orang. Tak apalah, nak cut queue sogok. Macam itu. Nak lepas daripada tu sogok security dan sebagainya. Okay, untuk nak memudahkan urusan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi saya dah bacakan tadi dalam slide, maka saya skip terjemahannya dalam buku. Okay, kita akan lihat bahawa dalam ayat 183 hingga 187 yang kita dah baca tadi, sebelum ini isu yang dikupaskan adalah berkenaan dengan rukun Islam yang ketiga, iaitu tentang puasa pada bulan Ramadan. Ia menyentuh tentang kewajipan puasa, kelonggaran ketika puasa, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, kelebihan doa dan kelonggaran untuk menyetubuhi pasangan pada malam Ramadan. Itu semua kita dah sentuh tadi kan? Okey. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Ia berguna untuk memupuk rasa sabar, rasa syukur, rasa empati dalam diri seorang Muslim. Inilah kita panggil pendidikan puasa. Rasa lapar dan letih yang dirasai ketika menjalani ibadah puasa menerbitkan rasa keinsafan apabila umat Islam mulai sedar bahawa ada golongan yang terpaksa berlapar sepanjang masa dan bukan hanya sebulan sahaja. Maka kita akan timbul pula rasa kasihan, rasa keinsafan disebabkan kemiskinan hidup mereka. Bagi menyuburkan rasa belas kasihan terhadap golongan rentan, golongan yang susah ini, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersedekah, lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi sangat pemurah dalam bulan Ramadan sehingga baginda digambarkan seperti angin bertiup kencang. Maksudnya angin bertiup kencang tu kebaikan Rasulullah tu seperti angin bertiup. Maknanya senang aja dia taburkan bantuannya kepada orang-orang yang susah. Sama ada daripada bentuk harta, daripada bentuk bantuan, daripada bentuk memberi perlindungan. Rasulullah tu seperti angin yang bertiup. Okay? Jadi ini dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Okay, Ibnu Abbas tu siapa? Sepupunya Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Nabi adalah orang yang paling pemurah melakukan kebaikan. Sifat pemurahnya baginda semakin terserlah dalam bulan Ramadan kerana Jibril datang bertemunya pada setiap malam Ramadan sehingga habis bulan. Baginda membentangkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril bertemunya, baginda menjadi sangat pemurah melebihi angin yang sentiasa bertiup kencang secara berterusan. Maknanya subhanallah, kita bayangkan Rasulullah tu dah baik dah akhlaknya, tapi lebih-lebih baik lagi pada bulan Ramadan. Masya Allah, tak boleh kita nak bayangkan. Sebab itulah yang digambarkan oleh sepupu Rasulullah ini seperti angin bertiupan kebaikannya. Itu sangat mudah dia memberikan kebaikan. Subhanallah, moga kita
dapat mencontohi akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Insya-Allah. Selain itu, antara matlamat puasa adalah untuk melahirkan muslim yang memiliki sifat takwa. Tengok dalam ayat yang kita baca pun dah berapa kali kita disebutkan kalimat takwa. Iaitu apa maksud takwa? Sentiasa berwaspada dalam melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan Allah pada setiap masa. Amalan ini juga mendidik Muslim supaya sentiasa sedar akan kewujudan Allah yang maha melihat serta maha mengetahui. Maksudnya apa-apa yang kita buat sama ada di rumah, di tempat kerja, semua Allah nampak. Itulah maksudnya merasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dijelaskan pada permulaan ayat berkenaan dengan kewajipan berpuasa. Iaitu kalimat la'allakum tattaqun. Yang saya dah sebut tadi. Okay. Maaf saya ambil masa sedikit nak selesaikan pembacaan dalam kitab kita ni, satu page lagi. Tambahan pula pada hujung ayat di atas, kalau kita nampak ayat tadi ni, ayat ya ayyuhallazina amanu ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan perkataan la'allakum di akhir ayat. Kan tadi la'allakum tattaqun. Jadi kalimat la'alla ini bermakna mudah-mudahan, yang tergolong dalam adat at-tamanni. Tamanni itu adalah perkataan yang membawa maksud harapan. Dengan harapan. Ataupun kita dalam bahasa kita juga semogalah. Macam gitu. Okay. Semoga yang boleh dicapai. Okay. Dekat sini, kalau dalam bahasa Arab ni, keindahan bahasa Arab ni, kalau kita cakap semoga dia berubahlah. Macam gitu kita bahasa Melayu. Tapi semoga kita berubah ni kita tak tahu semoga tu boleh tercapai ke tak tapi dalam bahasa Arab ni ada dua jenis. Semoga yang pasti boleh capai dengan semoga yang tak boleh capai. Gitu. Jadi kalimat la'alla ini semoga yang boleh tercapai. Subhanallah. Inilah keindahan bahasa Arab. Okey. Jadi dikatakan la'alla itu adalah maksud harapan yang boleh dicapai. Jadi siapa yang cakap boleh capai? Allah. Allah kata ibadah puasa ini memang boleh mendidik kita mendapat sifat takwa. Usaha dan latihan menahan diri dalam sebulan Ramadan memang boleh menjadikan kita insan yang lebih baik. Bayangkan selama sebulan kita melatih diri agar menjaga puasa walaupun ia hanya rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Setiap kali timbul hasutan agar berbuka puasa, kita pasti menolak dengan kata hati kita. Tak boleh, aku ni kan sedang puasa. Walaupun tiada siapa pun melihat ataupun merakam perbuatanku, Allah ada dan sentiasa melihat perbuatanku. Itu kan latihan puasa. Kadang-kadang contohnya kita cakap dengan anak kita, nanti kalau boleh jangan tinggalkan komo-komo, kan? Takutlah komo-komo tu kita tertelan. Macam itu. Tapi bukan bermakna kita tak boleh sometimes kita ni nak bekerja, alamak nak cakap, nak kena berbual dengan orang, tak sedap pula kalau orang bau, customer bau mulut kita. Jadi kita pun berkomo-komo dengan niat supaya tidak mendatangkan bau mulut yang tidak datangkan kurang senang kepada orang lain tu boleh. Tak menjadi satu masalah. Jadi kita faham maksudnya. Okey. Jadi contohnya kalau pun anak kita kumuh-kumuh banyak-banyak lepas tu dia tertelan air, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Itu maksud dia tu, hanya Allah dan kita je tahu. Okey. Subhanallah, tanpa kita sedari ibadah puasa sebenarnya sedang membentuk kita untuk menaikkan ke martabat penghambaan yang tinggi, penghambaan yang tertinggi, iaitu ihsan sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi sebenarnya martabat ihsan semua orang boleh perolehi, iaitu dengan berpuasa. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembahlah Allah seperti kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sentiasa melihatmu. Jadi dengan ibadah puasa ni, kita sebenarnya dah tarbiyah, dah didik diri kita, sentiasa kita merasakan bahawa Allah melihat apa yang kita buat. Pasal kalau nak curi-curi makan boleh aja.
Tak ada siapa tahu pun kalau kita tak bilang. Tapi kita ingat Allah tu tahu. Tu kan secara automatik itu terdidik dengan ibadah puasa. Jika difikirkan secara logik, okey dah, kita dah habis dah. Nak masuk logiknya kenapa Allah SWT sebut lepas ayat puasa, Allah sebut ayat tentang jangan makan harta orang. Okey, ni dia nak masukkan jadi kalau siapa nak buat tanda, boleh buat tanda kat sini. Okey. Jadi secara logiknya puasa ini telah melatih kita agar menahan diri daripada makan dan minum pada siang Ramadan walaupun ia adalah harta yang halal yang kita usahakan sendiri. Tengok maksudnya apa? Sedangkan kita ni, kita boleh buat air kopi sendiri. Kita boleh masak nasi sendiri. Halal tu. Tapi kita tahan daripada makan benda yang halal padahal kerana kita puasa. Maksudnya gitu. Okay. Ini kan lagi semua itu dilakukan demi mematuhi perintah Allah agar ibadah puasa kita itu tidak batal dan tidak ditolak. Maka jiwa yang terlatih ini tidak menyentuh harta sendiri yang halal kerana suatu arahan Allah daripada Allah pastinya akan lebih terdorong untuk tidak menyentuh harta yang haram yang ternyata bukan miliknya sendiri. Itulah kaitan terbesar mengapa Allah SWT sebut, lepas Allah sebut perintah puasa, Allah sebut janganlah kamu makan harta orang lain. Subhanallah. Maksudnya apa? Orang yang berjaya dalam didikan puasa, pastinya orang itu dia takkan melakukan perkara-perkara ini. Kalau dia lakukan perkara-perkara ini, maksudnya perkara apa? Perkara makan harta orang, ambil harta orang lain, buat rasuah. Dia tahu bukan hak dia tapi dia sogok orang supaya nak dapatkan hak dia contohnya. Maka itu semua menunjukkan kita fail lah. Didikan puasa tu belum dapat didik kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukti kita pass atau fail adalah kita tak akan melakukan ayat yang seterusnya. Kita akan patuh pada ayat yang seterusnya, iaitu kita tak akan memakan harta orang. Kita contohnya kalau kita buat jual beli, kita akan berlaku amanah. Kita tak akan naikkan harga yang tinggi-tinggi melampau. Kerana kita tahu itu bukan milik kita. Jadi itu semuanya adalah didikan dan hasil daripada tarbiyah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pengajaran daripada ayat ini pendek kata, penghayatan sebenar terhadap ibadah puasa mampu mengukuhkan iman seseorang Muslim itu sentiasa merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu gejala rasuah ataupun salah guna kuasa akan dapat dibendung dengan didikan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Indahnya puasa. Jadi maksudnya apa? Puasa itu sebenarnya membuatkan kita ni, diri kita menjadi akhlak, menjadi insan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Menjadi pergaulan kita sesama manusia itu lebih indah dengan didikan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah. Alhamdulillah. Saya dah cakap memang kita dapat sampai poin kedua je. Tak dapat 3 dan 4. Alhamdulillah kita dah dapat juga revision mengenai puasa pada kali ini. Semoga ia menjadi suatu, kita panggil jump start lah kita untuk nak menyambut bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada apa-apa soalan? Okey, Ustazah, bagaimana pula jika dia pergi umrah dalam bulan Ramadan? Okey, terima kasih atas soalannya yang baik ini. Okey. Saya kebanyakan mereka yang pergi bulan Ramadan, dia memang nak puasa pada nak dapat rasa puasa di Mekah, nak dapat rasa puasa di Madinah. Okey. Dan rasanya semua orang dia tak akan nak batalkan puasa kalau dia pergi umrah. Okey, waktunya maksudnya sewaktu dia di Mekah dan sewaktunya di Madinah. Tapi mungkin yang saya boleh berikan sedikit penjelasan ini contoh.
perjalanannya tu mungkin dia ada bawa mak dia, mak dia agak uzur, agak boleh pening dalam dalam kapal terbang, mungkin tak boleh apa tu kita panggil dia punya vibration dia ke dia punya turbulence dia tak boleh nak terima mungkin dia senang pening, dia senang mabuk. Kalau dia tahu keadaan dia seperti itu, maka tak payahlah dia berpuasa sewaktu dia dalam perjalanannya. Dimaafkan dan diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa dalam perjalanan tersebut. Macam gitu. Jadi boleh tak puasa ataupun puasa tengok ya Allah kalau tak mampu nak teruskan batalkan puasa tersebut. Jadi kita mesti nak tahu diri kita lah. Nak tahu jangan dipaksa, paksa nanti bila dah sampai kat Mekah, Madinah, puasalah dah seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tak ada soalan yang lain, okey, insya-Allah semoga nanti kami akan berikan link untuk majlis tahlil pada hari Khamis depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, terima kasih semua atas masanya. InsyaAllah kita bertemu pada hari Khamis untuk bacaan Yasin beramai-ramai insyaAllah. Terima kasih, Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Terima Ustazah. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.